Okey. Dalam trading, kita hari-hari cerita benda ni. Kita hari-hari cerita benda ni. Benda ni sebenarnya simple je. Yang sistem dagangan, model pasaran, model saiz posisi ni, benda ni simple. Anda boleh Google mana-mana, ambil teknik, ada cari cara, okey, dia kata trade 1% lah, apalah cara untuk anda kawal duit. Masalah nak ikut benda ni adalah emosi dan juga disiplin. Kalau anda jenis yang apa yang saya cuba buat, saya tak cuba untuk bagi signal tau. Bukan tujuan kita buat kita punya market outlook tu untuk bagi signal. Tak. Bukan tujuan dia dibuat untuk signal. Saya dah nyatakan daripada hari pertama bahawa tujuan dia adalah untuk anda tengok macam mana kita laksanakan dan kita ikut satu sistem. Macam mana kita laksanakan benda tu. Bukannya tujuan dia, oh ini buy kat sini, sell kat sini, buy kat sini, sell kat sini. Bukan. Apa yang saya sediakan untuk anda adalah pembacaan struktur yang kita kongsikan dalam market outlook. Apa yang anda buat, anda boleh ikut 3711 ataupun teknik anda. Itu tujuan saya. Bukannya tujuan dia itu, oh ni kena buy. Kalau Zul buy, orang lain sell, salah. Tak ada. Apa yang saya kongsikan, struktur. Anda faham struktur market, apa cerita, anda tengok kat chart dan anda faham, oh ini sedang berlaku. Kenapa? Dan saya ceritakan setiap kali webinar kan, saya ceritakan apa yang sedang jadi dalam market, kenapa pergerakan ni berlaku, apa yang cerita besar yang kita lihat dan apa kita nampak dekat chart. Anda laksanakan teknik anda. Itu model pasaran anda. Okay? The thing is, masalah utama termasuk saya sendiri untuk laksanakan dan ikut benda sama dalam dagangan adalah emosi dan penjagaan emosi dan disiplin. Bagaimana nak kawal dia? Bagaimana? Kita selalu dengar kawal emosi. Kalau stop loss 5-6 kali kau stop trade dahulu. Lepas tu stop berapa lama? Dia dalam trading ni semuanya adalah dia tak dapat main rasa tau. Dia tak dapat perkataan rasa, nasib. Faham tak? Sebab tu saya agak anti bila digunakan perkataan nasib. Digunakan harapan. Sebab itu jatuh hukum. Tak kisah anda trade apa pun. Jangan. Apa yang anda buat, anda cuba buat benda sama je. Yang anda turun naikkan dalam dagangan anda adalah risk anda dalam market. Itu je. Kalau sistem anda tengah tak perform, anda turunkan risiko. Dan anda bagi tahu, okey, had mana yang kita katakan dia tak perform? Had mana yang kita perform? Dia kena letakkan something yang nyata. Objektif yang jelas. Dan untuk nak buat objektif ni, anda kena lihat diri anda. Kita semua tak sama. Tak sama daripada sudut kepercayaan. Tak sama daripada sudut modal. Tak sama daripada sudut masa. Sebab itu, any system, you have to test it out. Jangan percaya orang. Anda kena percaya anda. Di sinilah anda melihat kepada diri anda. Because that is the most, you are the most important factor dalam dagangan anda. Bukannya teknik, bukannya position sizing model, bukannya duit. Tak. Paling penting dalam dagangan anda adalah diri anda. Itu adalah yang paling penting. So, apa yang anda buat? Lihat. Masuk balik dalam diri anda. Apa yang ada, yang anda boleh offer kepada market untuk anda ambil. Anda sedang berniaga, anda sedang melabur. Faham tak? Di sinilah anda kena lihat diri pelabur anda. Ini adalah investor. Ini anda. Trader tu cuma trade. Cuma ikut je. Dia ikut buta je. Itu trader. Dia jaga duit. Ni tengah bagus. Okey, masuk banyak.
tengah tak bagus. Kecil. Itu bukannya set up A, set up B, ini lot gajah, ini lot tak, itu mengarut. Ya, itu mengarut. Dia kepada prestasi sistem. Ya. So what you do is, sebelum nak sampai kat situ, anda kena tengok diri anda dahulu. Ya. Saya sendiri, saya tak pernah terfikir benda ni tau. Saya tak pernah terfikir benda ni. Saya cuma buka mata pasal benda ni, betapa penting benda ni pada tahun 2011. Bayangkan, dari tahun 97 sampai 2011, seperti saya ceritakan awal tadi, 97 sampailah 2011, bayangkan 14 tahun 14 tahun zaman gelap gelita. Faham? Saham dia juga, komoditi dia juga, kopi. Saya dulu suka kopi, trade kopi. Kopi, orange, cotton, short term interest rate options, tu dulu. Kan? Tak faham benda-benda tu masuk je kan. The thing, ada masa buat duit, ada masa hilang duit, banyaknya hilang duit kan. Apa benda lah aku buat ni kan. Turun naik. Kita nak keluar daripada market, masa kita nak merajuk, waktu tu lah dia bagi duit. Ada pernah kena macam saya. Waktu kita nak dah aku trade duit aku dah habis ni kan. Letak itu, dia bagi harapan lah balik. Ada dah untung. Start siang malam tengok chart kan. Sampailah pada tahun 2011, 3711 kata 3711 ni wujud sejak tahun 2009 kali, kalau nak tahu. Kita perfectkan dia pada tahun 2011. Saya ngam-ngam sebab waktu saya dengar pasal penetapan kepercayaan modal dan inventory diri ni, saya tengah habiskan untuk mengkaji set chart, berapa ribu chart yang kita orang tengok pada waktu tu, orang nak tahu. 2009, 10 dan 11 kalau nak tahu. 9, 10 dan 11. Berapa ribu set chart yang kita orang tengok untuk dan lukis Elliott Wave. Lukis bukan setakat Elliott Wave. Saya waktu tu tak lukis Elliott Wave. Saya buat Wyckoff. Saya fight untuk Wyckoff. But the thing is, saya tak dapat nak jelaskan banyak benda menggunakan Wyckoff. Boleh guna, tapi untuk untuk ni tak dapat. Untuk the big view saya tak dapat. Sebab dia jadi tak sama. Dia tak sama. Kita nak masukkan US dollar, yen dan indeks, dia jadi tak sama. Satu lain. So apa yang, kalau nak tahu, bukannya cuma Zul ni topik ni, dia semalam dia tengok, dia Google, dia jumpa, dia ajar. Tak. Anda nak tahu hasil kerja yang saya present ni, bukannya hari ni, tak. Tak, bertahun kerja di belakang benda ni, kalau nak tahu. Bertahun kita lihat chart dari tahun 70-an. Nak cari chart pada waktu tu, kalau anda buka MT4, berapa banyak je chart dapat tengok. Waktu tu lah, sekali banyak. Dulu tak banyak. Dulu tak banyak. Ada certain broker yang banyak. Ada certain banyak broker, tak ada banyak set. Tu dulu. Okay, the thing is, 14 tahun saya buat yang ramai orang buat. Dia trade bila ada duit, ada masa dia trade. Lepas tu dia tanya, macam mana nak konsisten? Awak tu buat tak konsisten. Dia macam orang buat pergi kerja tau, ataupun buka kedai. Bila rasa nak berniaga, dia berniaga. Bila dia cuba buat duit, lepas tu tanya, macam mana aku nak dapat income setiap bulan daripada benda ni, ataupun nak jadi full time trader. Padahal dia tak buat apa yang sepatutnya dibuat oleh seorang full time trader, ataupun seorang peniaga, ataupun seorang yang bekerja. Faham tak? Dia sendiri tak konsisten. Lepas dia tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak lah. Memang tak langsung. Kalau orang tanya kan, saya akan tanya dia, orang tanya, teknik apa? Saya ada banyak teknik. Apa anda nak? Teknik apa? Ichimoku, Wyckoff, Gun, apa? Kalau setakat teknik ada semua teknik bagus.
Sebut di teknik semua bagus. It's not about the technique. It's about you dahulu. Persiapan anda untuk disiplin pakai teknik tu. Semua teknik bagus. Asalkan jelas masuk keluar dia. Asalkan jelas cara mengurus duit. The thing is, apa yang anda nak? Sebab tu saya suka dengar bila orang tanya kan, teknik ni boleh buat 2,000 tak? Kau depo berapa? 500. Kalau saya boleh buat daripada 500 nak jadi 2,000 tu tiap-tiap bulan, anda rasa saya ada kat sini tak, Santi? Anda rasa saya ada kat sini tak? Buat apa letak 500? Saya cari 15,000. Saya cari 500,000. Dapat buat berapa tiap bulan kan? Tapi itu yang orang suka dengar. Nampak? Orang kita suka dengar yang macam tu. Kan? 500 jadi 2,000. Boleh tak? Soalan-soalan kan? Itu pembohongan terbesar yang kita selalu dengar kat mana-mana. Tapi orang kita suka dengar. Macam orang, dia kena nombor. Kan? Macam tu. That's not the way. Itu bukan caranya. So, ini anda lihat diri anda dan mana yang ni, mana yang, macam mana aku nak mula semua ni? Saya stop, kalau nak tahu, pada bulan 10 tahun 2011, saya totally tutup semua position saya. Selepas berjumpa seorang ni. Saya stop semua. Saya tutup semua trading saya bulan Oktober tahun 2011. Saya stop. Saya tengok balik the whole thing about apa yang saya buat. Sebabnya pada waktu tu saya tak ada. Dia cuma trade. Untung aku dapat duit. Tak untung kita cari duit untuk depo. Tak ada beza dengan cari nak beli nombor tau. Tak ada beza. Ada duit aku beli nombor. Tak ada duit aku lepak dulu tengok kan. Tengok kod. Kod ni first price punya kod. Ni lucky pick. Bolehlah pau kan. Contoh. Itu saya dengar orang cerita kan. Contoh. Okay. The thing is, start daripada inilah yang pentingnya dulu. Ini dia. Penetapan kepercayaan kita. Baru kita cerita modal. Baru kita cerita masa kita. Ini berniaga tau. Berdagang tu berniaga. Kita memulakan perniagaan online. Di mana pekerja dekat kedai online kita ni, trader dia, kita. Tukang sapu sampah dia, kita. Toke dia, kita. Itu je. Untung 1 juta. Kalau ada yang macam tu, anda rasa saya ada kat sini tak? Buat apa saya nak kongsi kat orang? Kalau orang tahu teknik tu kan. Jadi semua orang pakai, market dah boleh baca teknik tu, ada counter dia. Teknik tu tak jadilah. Tapi orang suka dengar benda macam tu. Orang suka dengar macam tu kan, 1,000 jadi boleh, teknik ni 1,000 dia jadi 1,200 tiap-tiap bulan, 20%. Kalau anda boleh buat 20% tiap bulan, bagi tahu saya. Tolonglah bagi tahu saya. Tolong, tiap bulan boleh buat 20%. Boleh buat 20%. Memang confirm. Kalau boleh, anda boleh jamin pulangan tu, pergi dekat Putrajaya. Kan? Bantu Malaysia. Bantu Malaysia. Boleh bantu. Banyak yang anda boleh buat. Penetapan kepercayaan. Ni asal dia. Ini asas dia. Ini asas dia. Ini adalah window kita punya jendela kepada dunia nyata. Kita masing-masing ni, kebudayaan, persekitaran, biologi pun ada lain-lain kan. Contohnya macam Galih, dia handsome. Macam saya, handsome lebih sikit. Itu contoh. Betul tak Galih? Jadi biologi dia tak sama. Semua kita tak sama, faham tak? Jadi anda akan melihat dunia ni dengan cara anda. Faham? Adik-beradik pun kadang-kadang tak sama. Pengalaman tak sama. Ini window kita. Jadi untuk inilah yang menentukan macam mana anda interpret dunia ni. Itulah kepercayaan. Your set of belief. Jadi dalam trading ni, untuk anda ada belief yang ngam, ramai ingat, kalau anda pandai,
Kalau anda pandai, anda boleh buat duit dalam trading. No. Terbukti dalam trading is not about, bukannya kata kena bodoh baru dapat trade. Tak. Dia kepintaran anda mengawal emosi. Bukannya kepintaran akal semata-mata. Anda kena ada decent sense of IQ, yang okey lah. Anda tak perlu terlalu bijak untuk trading. Apa yang anda perlu adalah anda perlu untuk mampu memahami, mengawal emosi. Itu sebenarnya. It's not about the IQ, it's about the EQ sebenarnya dalam trading. So dalam trading, kajian dibuat oleh Few, antaranya kepada nama dia Sam Elder. Dia mendapati trader yang mempunyai EQ ataupun kemampuan untuk mengenal pasti, mengawal, control emotion, dia mempunyai prestasi dagang lebih baik daripada pedagang-pedagang lain. Apa guna kita nak buat benda tu? Kita belajar mempercayai diri kita. Kita belajar untuk mempercayai sistem yang kita pakai. Sebab anda tak cuba untuk trade market. Teknik anda baca market, biarkan dia. Kita tahu dia tak perfect. Ada masa, dia macam anak kita lah. Tak adalah anak kita sentiasa perfect. Biarpun kita nak tengok dia sentiasa perfect. Tapi ada kena terima. Ada masa dia loss, ada masa dia win, ada masa dia VE, ada masa dia TP, ada masa kena SL. Itu nature sistem. Memang tak ada betul holy grail. Kalau ada kan, dia tak ditunjukkan kat dunia. Tak ada. Kat bulan orang tunjuk dia. So apa kepercayaan-kepercayaan yang ada bila Elder ni dia jalankan, Sam ni dia buat kajian kepada pedagang-pedagang berjaya. Dia dapati orang ni tak trade tak sama. So orang ni trade cara ni, seorang ni trade cara ni kan. Model pasaran dia tak sama, cara pengurusan duit tak sama. Tapi apa yang dia dapati adalah set of belief yang standard kepada pedagang-pedagang yang berjaya. Antara yang pertama, anda bertanggungjawab kepada prestasi anda. Selalu kita tengok Imran punya sesi semalam pun bercerita benda ni. Bila Bitcoin move ni, bila Bitcoin move macam ni, bila orang beli Bitcoin, anda dengar dekat mana-mana tempat orang beli Bitcoin bila Bitcoin berada dekat sini tau. Ni chat ni tak update. Bila ada dengar orang start sibuk nak beli Bitcoin. Ni saya kongsikan. Buat trade plan, itu je. Anda nampak tak market outlook saya buat, Aisyah? Tulis, waktu saya kongsikan word ni. Anda tulis sendiri. Tip dia, anda ikut, anda analisa, buat yang sama, and anda ada objektif yang jelas. Itu je. Anda tak cuba cepat kaya. Kalau cepat kaya, beli nombor. Jangan trade. Anda nak cepat kaya, jangan trade. Sebab saya jamin anda gagal. Kalau anda tahu emosi adalah musuh utama anda, saya jamin anda tak dapat trade. Simple. Itu masalah utama trader tau. Dia cuba untuk, dia kata aku boleh kawal emosi. Tapi kalau anda tengok balik apa yang berlaku kepada anda bila anda last sekali hilang duit banyak ataupun drawdown banyak, ataupun perkataan kita ni lah MC. Dia sebenarnya stop out, bukan MC. Kita akan dapati itu adalah emotional trading, revenge trading, tak ada planning, main masuk saja, bila salah tak nak salah, ada harapan dia naik, ada harapan dia turun. Itu yang berlaku. Semayang, buat yoga boleh, tai chi boleh, semayang, tafakur banyak-banyak, itu lagi bagus. Baca Al-Quran lagi bagus. Dalam tu semua ada. Dalam Al-Quran tu lengkap. Anda nak apa semua dalam Al-Quran. Kalau nak cari yang lebih, yang bagi saya perfect lah, Al-Quran semua ada. Sebab itu saya buat benda ni, faham tak?
Saya letakkan, tulis apa saya buat, apa yang saya tengok. Kalau tak ada, tak ada. Itu je. Saya buat benda ni sama. Setiap hari sama. Itu je. Yang tak sama bila dia tak connect kepada Dropbox itu. Sebab itu saya kongsikan. Nampak tak yang saya kongsikan ni? Kan? Dekat Discord ada kan? Anda boleh download Word kan? Yoga kelas. Tak. Kelas mengaji boleh. Okey? Saya buat benda ni, saya tulis setiap hari. Inilah yang saya buat. Saya tulis, saya update, saya tulis, saya update. Ini adalah satu disiplin yang saya buat ikut je. Try buat. Kalau anda tanya macam mana anda tak terkejar-kejar market, saya update chart pada masa yang sama. Okey, bila orang membeli Bitcoin? Orang beli Bitcoin kebanyakannya selepas yang Ogos ni, waktu ni, sini. Sini. Yang dia dah naik macam ni, barulah ramai orang beli. Waktu kat sini. Kan, tahun ni yang kita dengar, tahun lepas dia naik, orang tunggu nanti. Dah dia naik lagi, tak boleh. Tahun ni orang beli, pap, jatuh. Itu yang banyak berlaku dalam market. Okay? Bila anda pergi mana-mana dan anda dengar orang bercerita pasal instrumen, saham ke, forex ke, Bitcoin ke, trading, yang semua orang tengah bercerita, waktu tu anda keluar market. Waktu tu anda keluar market. Ya? Saya bulan berapa itu? Yang kita ada sekejap PKP, stop sekejap, lepas tu kita boleh merayap kan? Bukan stop. Dia relax sekejap waktu tu. Bila saya dengar orang cerita, saya ada beli Bitcoin. Saya dah ceritakan saya beli Bitcoin kan? Bila orang duk cerita pasal Bitcoin, semua mana-mana pergi semua orang cerita pasal kripto, saya keluar. Bila the moment saya dengar, ramai trader forex start masuk kripto, saya keluar market. Faham? Saya keluar market. Saya tahu, ini masanya untuk yang big player ambil liquidity, keluar market. Sebab dia orang buy, kena ada seller. Anda ingat siapa seller kat situ? Siapa seller kat sini anda rasa? Faham? Bila anda dengar semua orang duk cerita benda tu, keluar market. Kita tunggu dia buat yang bila anda nampak orang dah ramai jual GPU kan. Start jual GPU, ingat tak waktu ni? Rosli, ingat tak waktu ni? Tahun 2017, yang sini waktu orang start jual GPU. Dulu GPU beli mahal kan, lepas tu dia murah balik kan. Sekarang ni, waktu saya beli laptop, aku tengah banjir itu. Waktu tu ada harapan lagi kan. Ingat tak orang start jual GPU waktu tu? Waktu tu ada beli Bitcoin. Faham? Bila ada dengar orang jual GPU, sekarang ni 3.0 Nvidia pun dah start dia ni dia tak ni. Tapi kalau ada dengar GPU orang start jual murah yang untuk mining, anda pergi tengok kat Facebook, kat Shopee, kat Lazada, ada nampak benda tu jual murah, anda start beli Bitcoin waktu tu. Itu signal terbaik. Faham? Itu signal terbaik. Jadi yang terbaik untuk kita percaya bahawa kita boleh kawal hala tuju kewangan kita. Itu yang benda pertama. Anda mempunyai capacity, anda mempunyai kemampuan untuk mengubah. Itu anda kena percaya. Okey? Sebab itu seorang yang pesimistik, faham tak? Anda tengok semua benda negatif. Payah nak jadi trader. Ya, 3090. Saya beli satu ni. Saya beli satu, serius. Harga dia memang sama harga maybe second hand. Menangis. Dan mula tanya 5-6 kali tanya, betul ke harga? Memang kena ganti, nampak macam mana. Yang laptop saya pakai ni pun, sekarang ni pakai laptop. Yang laptop sekarang ni pun ada ampun sikit. 2070. Okey sikit. Itu okey sikit.
Dia keluar yang baru TI tu kan, 3070 Ti. Itu tak payahlah. Okey. Jadi yang pertama, anda mampu untuk mengubah hala tuju kewangan anda. Ini yang kepercayaan anda. Tak seorang pesimistik, seorang yang tengok semua benda negatif. Saya harap kalau anda mempunyai personality macam tu, jujur pada diri. Kita bercakap jujur, stop trading. Stop trading. Memang waktu tu kita dah cerita dah kan. Tahun lepas kita cerita. Tahun lepas kita cerita. Tahun lepas ke awal tahun ni kita cerita bahawa kat situ memang nampak dah something, dah hujung. Scalping. COC cukup. Itu untuk COC. Bayangkan kalau dia keluar 4 apa nanti kan. Saya update sikit, saya main solitaire. Saya main solitaire. Tunggu screen datang. Barulah hebat sikit. Ni screen nak pergi keluar, nak membeli tak dapat sekali. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, objektif. Kena ada objektif mendalam. Kenapa anda trade? Apa yang anda nak? Letakkan yang jelas, ya. Letakkan saiz anda punya equity. Jangan main sedap je. Kalau ada duit, aku depo. Kalau itu cara anda trade, berhenti dulu. Berhenti dulu. Buat bajet tahunan anda. Ya? Buat bajet tahunan anda. Tolong ada benda ni. Buat annual, jangan buat bulan-bulan. Anda nak buat bisnes. Orang bisnes, dia tak fikir bulan-bulan. Dia fikir jauh sikit. Kalau fikir bulan-bulan, itu orang bekerja. Dia kerja untuk bayar bil. Anda sekali sedang buat bisnes. Faham tak? Jadi, berapa income, berapa out. Anda kena buat benda ni. Nak jatuh. Tapi memang nampak. Waktu tu memang nampak Rosli. Kita cerita. Saya tak ingat kan. Seminggu, 2 minggu kita cerita pasal Bitcoin waktu tu kan. Sebab nampak dia dah memang. Saya tengah jual. Itu sebabnya saya cerita benda tu. Saya tengah keluar market. Orang tu sibuk membeli. Saya tengah keluar. Kan. Sebab bukan apa, memang sasaran saya. Kan kita cerita waktu tu kan. Ingat tak waktu, saya tak ingat bila kita cerita waktu dia buat dekat mana. Tapi memang kita keluar. Saya tengah keluar. Lepas saya kata ni memang dah sampai dah. Memang dah sampai daripada bawah tu pun memang equal leg dia. Lepas tu ada divergence. Lepas tu dia turun. Lepas tu ada RSI dia buat hal. Memang lah. Saya dah keluar. Ada pegang view lagi. Ada pegang view lagi. Itulah. Tapi memang ada certain yang trending kalau kita masuk ke awal, kita nampak tau. Kalau kita dah ikut market dia. Okey. Buat bajet anda. Buat annual bajet anda. Bila anda dah ada bajet, berapa pendapatan, semua pendapatan, semua. ASB anda, koperasi, duit, duit raya, duit tak raya, duit apalah. Konghi, duit Aidilfitri, duit Aidil Adha, mana-mana duit yang anda terima, letakkan berapa, senaraikan berapa income anda sebenar, berapa pendapatan anda, bonus, ASB, apa semua lah, ASN, ASW, letakkan. Amanah saham Sarawak, amanah saham Selangor, amanah saham Johor, amanah apa-apa amanah yang anda ada. Mutual fund masukkan. Buatkan pendapatan anda. Lepas tu berapa sebenarnya anda punya perbelanjaan setahun. Bukannya perbelanjaan sebulan. Anda tak dapat berfikir macam orang yang bekerja, nanti hujung bulan aku bayar bil. Tak dapat. Anda nak buat bisnes. Lepas tu, berapa retain. Ini sebenarnya anda punya duit. Faham tak? Retain income. Dah tolak semua tu. Berapa sebenarnya yang anda ada? Pendapatan tertahan. Betul ke tak dia punya language tu? Itu sebenarnya duit anda. Bukannya duit yang lepas bayar ni aku boleh apa. Tak. Berapa retain income anda? Baru dari situ, daripada retain income ni, dan anda pecahkan dia. Ini untuk
aku buat apa kepada few boxes, anda boleh untuk emergency fund. Emergency fund jangan besar sangat. Sebab anda kena ada insurance, faham? Pembayaran insurance dalam ni. Kalau yang trader ni, apa yang anda boleh buat? Anda boleh registerkan diri anda untuk bayar EPF diri sendiri. Tu antaranya. Boleh? Kalau besar, anda boleh buat satu syarikat. Letakkan anda punya income, declare. Letakkan semua tu. Okay? Lepas tu, yang dalam return income anda juga, ini adalah untuk you do have some emergency lah. Tapi janganlah emergency sampai 50,000. Duit tu simpan sebagai cash. Itu mengarut. Tak. Kalau nak simpan dalam bentuk cash deposit ke, dalam bentuk fixed deposit ke, bukan cash deposit, fixed deposit ke, ASB ke yang senang keluar masuk. Faham? Itu emergency. Lepas tu, sini adalah untuk anda letakkan sebagai whatever. Kalau anda nak buat satu dana untuk anda pelancongan dengan family, whatever. Ini untuk leisure. Jadi, ukur baju dekat badan sendiri. Jangan duk lekat. Tak ada pun belanja. Jangan. Lepas tu, ini adalah untuk anda punya pelaburan. Buatkan dia. Buatkan semua ni. Dan barulah anda dapat daripada pelaburan anda apa anda nak buat. Jangan buat yang jenis bulan ni aku ada lebih $50. Bolehlah depo $50, bolehlah. Kalau itu cara anda ni, anda jenis buka kedai, tutup kedai, lepas tu tanya macam mana konsisten. Baik anda beli nombor. Probability dia tinggi sikit. Anda tak payah tunggu lama-lama tau. Nak hilang duit tu, tak payah. Faham? Anda tak akan jumpa konsistensi selagi anda tak buat ini betulkan kepala otak kita. Saya lalu ini, saya tengah cerita ni. Saya lalu yang dari tahun 97 sampai 2011 tu saya lalu yang turun naik. Teknik power dah. Cerita market, macam dia tahu semua candle tu OHLC kat mana stop. Ada calculator nak kira OHLC 3 candle ke depan. Dahsyat tak dahsyat? Teknik apa dah saya pun tak ingat dah. 3 candle ke depan, kita tahu OHLC dia. Kan? Waktu tu cantik, mula-mula pakai cantik, lepas tu tak cantik. Biasa. Mula-mula pakai dia jadi saja. Lepas tu pakai entah bila letak lot besar sikit dia tak jadi. Ngam. OHLC tahu tu. Open, high, low, close 3 candle ke depan. Dahsyat tu. Teknik apa pun saya tak ingat. Kalau setakat teknik lah, semua bagus. Waktu dia jadi tu, dia lari kan. 2 pip je. OHLC untuk H1. Untuk H1 tu. Dahsyat gila teknik tu. Saya pun heran. Mana dah jumpa, saya tak ingat dah. Itu lama dulu. Itu untuk forex. Untuk forex tak saya. Untuk futures, Untuk komoditi, gitu trade minyak waktu tu. OHLC 3 candle H1 ke depan kita boleh baca. H1 yang candle kedua dia, candle ketiga dia. Kita tahu OHLC dia. Dahsyat. Dahsyat gila teknik tu. Tapi mula-mula cantik. Dia lari sikit 2 pip. Lepas tu dia lari 20 pip, 20 point, 20 tick. Dia lari, lepas tu ke laut. Tak tahu macam mana. Saya pun tak mana dapat. Saya pun tak ingat dah. Lama sangat. Nanti cari kalau jumpa. Okey. Jadi buatkan buat your budgeting. Jadi dengan adanya budget macam ni, AU apa tu? AU ada chart, pergi tengok dekat chart. Chart semua ada. Saya update pada masa tertentu. Saya tak pergi tengok chart semua masa. Saya tak pergi tengok setiap masa chart naik turun. Saya tak buat macam tu. Dia naik, buy lah. Dia turun, kita ada set up, sell lah. Itu je. Saya tak pergi tengok chart sentiasa. Buang cara trading macam tu. Okey, objektif. Bila anda dah ada duit,
then barulah dapat anda merancang duit. Kalau jenis yang ada duit aku depo, tak ada duit aku stop trade, macam mana anda nak merancang? Nak merancang bendanya. Tak ada perancangan. Memang tak ada perancangan kan? Aku ada 100 dia ni. Daripada 100 tu lah anda merancang. Ada 50 je. $50 tu lah anda merancang. Kalau tak ada perancangan, anda buat apa sebenarnya? Tekan. Jadi, tak jadi. Lepas tu kata, aku tak berjudi. Memang tak lah. Memang tak ada perancangan. Nak buat apa? Memang tak lah. Baik, beli nombor. Kena, tak payah tunggu lama. Dosa sama. Letakkan yang jelas apa yang anda nak. Letakkan something yang ni objektif yang amat mendalam, had kerugian, had mana aku sanggup hilang. Tak ada orang boleh beritahu anda berapa yang anda boleh hilang. Anda je tahu. Dan rahsia dalam trading, rahsia teknik bukan teknik. Teknik tu benda sama. Kalau anda dapati teknik tu duk berubah, itu bukan teknik yang bagus. Teknik dia sama je. Yang berubah adalah model size posisi. Berapa dolar anda nak trade. Dan dalam trading anda kena ambil risiko. Itu je. Dan terima bila ada masanya rugi. Tak nak rugi jangan trade. Sesuaikan kaedah dagangan dengan jenis pasar. Kita tahu 3711 bila market tengah tak trend, dia tak cantik. Okay? Anda capai objektif menerusi model size posisi. Saya duk tunggu orang tanya pasal model size posisi. Ini adalah paling penting dalam sistem. Bukannya teknik. Tapi kita pergi tengok mana-mana. Orang tanya teknik ni nak enter, nak long ke nak short? Nak long ke short? Dia ada set up long lah. Dia ada set up short lah. Itu je. Ada teknik ni kata buy, ada teknik ni kata sell. Mana satu betul? Dua-dua betul. Siapa yang untung, siapa yang rugi, bukannya pada satu entry. Dia kepada over time. Apa menentukan kejayaan teknik tu? Ini model size posisi. Anda ketahui berapa jumlah anda nak tradekan berdasarkan prestasi sistem. Itu adalah kepada R multiples dia, expectancy sistem tu sendiri. Anda punya sistem yang mempunyai kelebihan, boleh baca market. Dan kaedah entry mudah. Kaedah keluar pasaran lengkap. Jangan tahu masuk, tak tahu keluar. Bila salah, tak tahu salah. Tahu rupa teknik anda bila dia salah. Jangan tahu rupa dia betul je. Bila untung, jangan cepat nak tutup. Sebab itu anda kena ada satu cara keluar market. Bila untung, satu cara keluar market bila anda loss. Tak ada cerita, nantilah, nanti dia tunggu-tunggu. Tak ada. Anda buat benda sama. Ni bersilap, aku keluar. Ini stop loss dia, letakkan situ. Itu je. Tak ada nanti-nanti. Ada harapan. Tak ada. Kita buat benda yang berulang. Risk reward sebelum letak posisi. Bukannya lepas letak posisi, cari risk reward. That's not the way. Okay. Menerima kerugian. Menerima apa? Lekat ni kejap. Saya menerima posisi rugi selagi keuntungan daripada posisi untung melebihi kerugian. Kejap ni tak jalan ni. Ni lekat ke apa? Saya lekat ke dekat server kita ni lekat? Okey, menutup. Okey, saya habiskan lah. Okey, lagi 1 minit. Saya habiskan. Kita lekat ke apa ni? Okey. Membangunkan model mental pasar. Maksudnya macam ni. Bila anda buat analisa, anda bayangkan apa bentuk perjalanan market. Itu sebabnya saya duk ceritakan pasal market dynamic tu. Anda faham apa yang sedang berlaku daripada dekat market berdasarkan chart. Kita boleh sembang pasal interest rate, kita boleh sembang pasal Joe Biden lah apalah, tapi nak masuk, nak faham pergerakan semasa tak dapat dari situ. Kita interpret dia daripada chart. Menerima kesilapan dan adapt. Ada masanya sistem kita tak baca market dengan tepat. Nak buat macam mana? Kita kena terima dia, memang itu nature sistem. Tak ada benda yang
benda yang sentiasa untung, tak ada. Berdagang adalah perniagaan serius, bukan hobi. Rekodkan jurnal dagangan anda, kaji dan pantau sistem dagangan anda, memahami anda berjaya daripada anda, bukan faktor luaran. Luangkan masa kepada anda sendiri, ya. Dan ada masanya anda off trade, ada masanya anda bukan sentiasa market. Bagi mereka yang jumpa saya kat luar, anda tahu saya tak cerita pasal market pun. Kalau orang tanya, dan saya cerita, lepas tu banyaknya saya cerita benda lain. Tak ada saya nak cerita nak jumpa pasal apa, nak belajar trading. Masuk dalam kita punya live ni kan. Kalau nanti kita ada kelas kita. Dan kalau kat luar nak jumpa, nak cerita, nak belajar, tak ada kan. Tak ada. Saya tak buat benda tu, tak ada masa. Tak ada masa. Kat luar kita nak makan, jumpa. Bersyukur. Dan memahami dagangan seperti permainan yang kita boleh menang. Kita nak trade benda yang price pergi kepada kita. Bukan kita kena kejar price. Okey? Penetapan kepercayaan, sedar apa yang, ini saya dah bagikan, apa yang set untuk pedagang berjaya. Ketahui apa yang anda ada sekarang dan laraskan supaya tak jauh daripada standard dalam market. Buat benda ni. Ini satu exercise yang saya sendiri buat tiap minggu saya buat benda ni. Kalau anda nak, anda boleh buat setiap bulan. Tuliskan kepercayaan anda dan apa anda perolehi daripada kepercayaan berkenaan. Yes, Ustaz. Okay. Dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Benda tu senang nak sebut, payah nak buat. Senang nak sebut, payah nak buat. Sebab dia memerlukan disiplin yang tinggi. Okey, insyaAllah kita bersama lagi pada sesi analisa pasaran. Kita kembali kepada host kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.